Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Ustaz Bola. Lama dah kita tak buat video. So hari ni saya nak buat video sikit. Kita nak share tentang apakah 4 perkara yang kita kena lakukan dalam sesi latihan bola sepak era moden sekarang ni lah. Sebab mungkin ada penambahbaikan lah daripada sesi latihan dari sudut tradisional. Biasanya dulu masa kita main bola, masa kita kecil-kecil dulu, mungkin peringkat baya-baya umur saya lah, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, latihan kita lebih kepada latihan yang orang kata sekadar kalau stamina je. Kalau kata untuk improve teknik, jadi tidak ada gabungan lah. Contohnya macam petang-petang coach akan cakap okey lari 5 round, okey, dan juga lari 10 round. So kita pun larilah sebab nak dapatkan stamina, tapi kita rugi masa yang kita buat tu, lari tu kita dah rugi untuk betulkan teknik kita. Sama juga lepas habis kita lari, kita akan buat latihan. Contohnya hari tu kita kata latihan sepakan. So sepak je lah. So sepak, jadi merugikan sebab tidak ada gabungan permainan dekat situ lah. Dan bila bermain biasanya kita akan main dengan kelompok ramai, 9 lawan 9, 11 lawan 11. Jadi kalau 9 lawan 9, 11 lawan 11, satu tak fokus siapa yang kita nak train. Dan juga yang kedua, pemain tu sendiri dia tak dapat maximizekan dia punya teknik ataupun perkara yang perlu dia kuasai ketika mana dia berada di posisi tersebut. Contoh, kalau dia berada di posisi pertahanan, bila bola keeper sepak ke atas, dia akan dapat touch bola, tak tahulah bila dia akan dapat touch. Mungkin 2-3 kali saja. Jadi dalam latihan era moden ni ada 4 perkara yang asas yang digunakan oleh semua jurulatih, sama ada di Malaysia ataupun jurulatih yang bertaraf world class di kelab-kelab yang terkenal di dunia ni lah. Okey, jadi nak tahu apa benda tu, kita layan dulu opening ni, lepas tu kita share apakah 4 perkara tersebut. Okey, apa 4 perkara tu? Yang pertama ialah dipanggil sebagai passing practice. Yang kedua diperkenali sebagai positioning game ataupun PG. Kemudian game training GT, dan kemudian terakhir sekali ialah training game TG. So ada 4 perkara lah, PP, PG, GT dan TG. Jadi itu urutan dia lah. Tetapi bagaimana untuk kita memulakan perancangan, dia akan bermula daripada game training. Ini saya akan share nantilah dalam video seterusnya tentang bagaimana kita nak framingkan suatu latihan. Perlu adanya framing agar pemain kita nampak macam mana latihan tersebut hendak dijalankan pada hari tersebut. Kalau kita cakap je, dia tak faham apa objektif kepada latihan tersebut lah. So asasnya kepada adalah game training. Okay, tak apa, kita bermula dulu daripada PP. So PP ialah passing practice. Apa yang nak ditekankan biasanya kat passing practice ni ialah lebih kepada warm up lah. Dan kita akan buat benda-benda yang basic kepada matlamat objektif latihan yang utama. Contohnya, kalau latihan kita nak melibatkan orang kata hantaran ataupun build up, jadi pada passing practice ni kita akan repair dari sudut hantaran, passing, firm stop ball, dan juga ada sedikit dribble lah. Okey, itu yang kita highlightkan. Jadi pada waktu passing practice ni, jurulatih hanyalah bagi influence saja kepada pemain, bermula daripada pace yang slow, diorang slow, kemudian kita akan pakai pace yang lebih laju lah. So menyebabkan pemain akan warm up secara tidak langsung di situ dan dapat repair, dapat baiki mereka punya perkara asas lah melibatkan latihan. So kemudian kita akan pergi pula kepada positioning game. Jadi positioning game ni ada beberapa coaching point lah yang kita kena tengok. Utamanya kita nak tahu dari sudut build up play, support play pemain tersebut, dan juga bagaimana decision making pemain tersebut. Sebab positioning game ni istilah yang mudah kita gunakan, dalam istilah yang moden dipanggil sebagai rondo game. Rondo game, ataupun kita panggil istilah kampung game ayam lah. Game ayam, macam maksudnya akan ada
orang buat bulatan, kemudian ada 2 orang kat tengah, dia akan kejar, press, dapatkan bola. Begitu juga dengan positioning game, cuma dia lebih tersusun lah, dia terletak pada sesuatu position, kemudian mereka akan bermain sebegitu. Orang yang akan di tengah akan press, orang yang di tengah akan melakukan pressing kepada pemain yang pegang bola. So pemain yang pegang bola, dia kena fikir mana yang dia nak hantar, tu decision making. Kemudian orang yang tidak menerima bola, mana sepatutnya dia berada untuk support pemain yang sedang ada bola. Kemudian bila dia dapat bola, dia akan hantar ke pemain yang ke depan. Itu dipanggil sebagai build up play yang menyebabkan mereka sampailah kepada tujuan mereka, menjaringkan gol. Macam kita tengok tim Barcelona, tim yang ada banyak pegang position, macam tim Spanyol, kita tahu game position ni memang banyak kan. So dia kawal dan sebagainya. Itu aspek taktikal lah, tapi nak bagi tahu latihan mereka sebegitulah untuk dapatkan positioning yang bagus. Okey, yang seterusnya ialah kita pergi kepada game training. So game training macam saya sebut awal tadi, disebut sebagai kunci kepada latihan hari itulah. Contoh kita nak baiki berkenaan dengan permainan play out from the back. Kita nak bermain daripada belakang. Kita tak nak main bola sepak daripada jaga gol, sampailah kepada striker, kemudian bola kena rampas, kita kena serang kan. Jadi itu mungkin kita tengok kekurangan lah, sama ada kita nak gunakan untuk perlawanan akan datang ataupun kita repair daripada perlawanan yang sebelum tu lah. Jadi bila permainan kita dah tetapkan, jurulatih kena tahulah dia nak buat latihan apa. Contohnya play out from the back. Jadi ada pemain yang digunakan, dia tak akan guna 11 orang pemain, dia hanya gunakan pemain yang diperlukan pada latihan tersebut. Contohnya pemain yang berada di play out from the back bermula daripada bawah lah. Kena ada penjaga gol, kena ada pemain nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, dan mungkin kita akan letakkan seorang player di atas, pemain nombor 9. Itu saja pemain yang kita akan fokuskan untuk kita betulkan pada latihan tersebut, sampailah kita rasa puas hati. Kemudian bila kita dah settle, kita dah coaching sehabis baik, kita buat yang terakhir sekali dipanggil sebagai training game. So training game ni macam kita assess mereka. Training game ni macam real situation and real game. Pakai pemain yang sama dan kita tengok, kita duduk di luar padang, kita assess adakah apa yang kita coaching tadi berjaya dilaksanakan oleh pemain kita. Dan kita catatlah kan, kalau ada kekurangan lagi kita akan bagi tahu dalam sesi conclusion ataupun wrap up apa pemain perlu baiki dan apakah yang pemain perlu kekalkan untuk perlawanan akan datang. Okey, itu adalah 4 perkara: PP, PG, GT dan TG. 4 perkara asas yang dilakukan dalam sesi latihan dalam bola sepak era moden. Okey, so kalau anda dapat sesuatu dan anda suka kepada video ni, tolong saya subscribe and komen dan juga sharekan kepada mereka di luar sana. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Kita jumpa dalam episod ataupun video akan datang. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.